KPM. Bestnya datang pesta buku ni. Macam-macam jenis buku ada dekat sini. Ni antara bukunya. Wih, bahasa Melayu. Cantiknya grafik-grafik semua ni. Siapa penulis ni? Macam mana mereka boleh jadi penulis yang terbitkan buku Program hari ini, impian anda, impian kami. Anda ingin menjadi seorang penulis? Sertai kami di program impian anda, impian kami pukul 10 pagi. 10 pagi? Alamak, hari ini 10 pagi. Mira nak pergilah. Mira nak jadi penulis. Okey, hari ini. Abang, kat mana ni abang? Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar murid-murid tingkatan 5? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini Kak Mira akan teman adik-adik selama 1 jam untuk kita sama-sama belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Impian Anda, Impian Kami. Menarik kan? Dan untuk hari ini Mira bersama dengan seorang guru yang datangnya dari Ulu Tiram Johor iaitu Cikgu Aziatun Syahidah Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Mira. Mira apa khabar? Khabar baik Cikgu. Macam mana, sihat Cikgu? Alhamdulillah Mira. Baik Cikgu. Sebelum kita teruskan tentang mengejar impian ni Cikgu, suka Cikgu untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indapura, Kulai Johor. Apa khabar Cikgu Rohaya? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baik Cikgu Aziz, hari ini kita sama-sama nak mengejar impian. Jauh ni impian berada di puncak. Dan betul. Sama-sama untuk mengejar impian ni Mira bersama dengan 4 orang kawan baru di dalam talian. Di manakah mereka? Hai, salam sejahtera. Wah, manisnya semua kawan saya. Baik, boleh Cikgu Aziz perkenalkan mereka? Ya, terima kasih Mira. Baiklah Cikgu perkenalkan murid Cikgu dari SMK Taman Pelangi Indah. Yang pertama, Cikgu persilakan Ashigah, anak perempuan Arumugam. Hai. Sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Mira, saya Ashigah Arumugam. Hai Ashigah. Hai, selamat sejahtera. Baiklah, murid Cikgu yang kedua, Cikgu persilakan Frederica Lim Shu Ying. Hai. Selamat pagi Cikgu Aziatun dan Kak Mira. Nama saya Frederica Lim Shu Ying. Hai Frederica. Ya, seterusnya Cikgu persilakan murid Cikgu yang ketiga iaitu Hao Chan Ru. Hello, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Mira. Nama saya Hao Chen Ru. Hai. Hai, selamat sejahtera juga. Baik, Cikgu persilakan murid Cikgu yang terakhir, si kecil molek iaitu Sanjana, anak perempuan Raja. Selamat sejahtera kepada Cikgu Aziatun dan Kak Mira. Nama saya Sanjana. Salam sejahtera Sanjana. Nama awak sama dengan nama kawan saya tahu. Sanjana. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semuanya. Cikgu Aziz, hari ini kan Cikgu, kita nak mengejar impian. Impian anda, impian kami. Jadi apa yang dimaksudkan dengan impian anda, impian kami? Baiklah Mira, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan mempelajari satu lagi tema dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 iaitu tema berkaitan dengan citra bahasa dan sastra kita. Dalam tema itu mengandungi subtopiknya iaitu impian anda, impian kami. Apakah impian anda? Itu begitu jugalah impian kami sebagai seorang sebagai pendidik. Baiklah, seterusnya Mira, Cikgu pergi kepada episod kita, segmen kita yang pertama iaitu naratif epigoni. Apa maksud naratif epigoni ni? Baik, menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, naratif bererti cerita atau kisah tentang peristiwa. Ya, cerita atau kisah tentang peristiwa, pengalaman dan lain-lain. Kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu epigoni. Epigoni ialah
orang yang meneruskan dan memperkembang karya-karya seniman daripada angkatan yang telah lalu. Jadi maknanya Bigoni ini adalah anak murid cikgu ataupun generasi pada hari ini untuk memperkembangkan karya-karya seniman yang telah lalu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada apakah yang akan murid-murid kita pelajari sepanjang sesi pembelajaran hari ini ialah murid akan mempelajari satu lagi ataupun menguasai satu lagi kemahiran iaitu kemahiran dengar dan tutur. Yang mana kemahiran dengar dan tutur ini adalah satu kemahiran yang menguji keupayaan murid untuk mereka memahami, mendengar dan memahami serta berkomunikasi dengan lebih berkesan dan berkomunikasi dengan cara lebih bertata susila. Baik. Untuk itu, murid dalam talian pada hari ini akan mempelajari ataupun akan berunding secara kritis untuk membuat keputusan dengan memberikan justifikasi tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Betul. Baik, seterusnya. Cikgu ingin memetiklah daripada satu sastrawan negara iaitu sastrawan negara Arenawati yang memperkatakan bahawa lebih baik membuat yang tidak sempurna daripada tidak membuat yang sempurna. Jadi kita perlu mencuba sesuatu perkara tanpa kita berusaha. Baiklah, seterusnya bila cikgu sebut perkataan berkaitan dengan sastrawan negara, mungkin cikgu boleh perkenalkan kepada anak murid cikgu siapakah sastrawan negara. Ini adalah antaranya sahajalah ya. Tetapi kita ada banyak lagi sastrawan negara yang ada di negara Malaysia. Baik, yang pertama cikgu perkenalkan Muhammad Dahlan bin Abdul Baing ataupun kita panggil dikenali juga sebagai Arenawati. Kemudian Shah Nun Ahmad dan Kamaluddin Muhammad atau lebih dikenali dengan nama penanya ialah Christmas. Dan seterusnya ialah pemuisi terkenal iaitu A. Samad Said. Baiklah, kita cerita sedikit berkaitan dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Haji Shah Nun Ahmad. Beliau merupakan seorang penulis yang sangat terkenal dan banyak novel yang telah dikeluarkan oleh beliau. Antaranya novel pertama yang telah dikeluarkan oleh beliau ialah pada tahun 1965 iaitu novel Rentung, yang mana menceritakan berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa. Dan ada terdapat juga satu novel yang dipelajari oleh murid-murid di sekolah iaitu Ranjau Sepanjang Jalan. Itu sedikitlah berkaitan dengan bidang penulisan yang telah ditulis oleh sastrawan negara kita. Jadi untuk itu Mira, cikgu minta pendapat murid cikgu apakah ataupun bidang penulisan ni yang mereka ketahui sebelum ini. Cikgu nak minta pendapat murid cikgu dalam talian berkaitan dengan bidang penulisan. Dipersilakan. Silakan. Ya, dipersilakan. Siapa dulu cikgu? Dipersilakan Chanru. Chanru. Cikgu, saya ingin memberikan pendapatan berkaitan dengan bidang penulisan. Ya, dipersilakan Chanru. Cikgu, pada pendapat saya, bidang penulisan wajar diperkenalkan secara lebih menyeluruh di semua peringkat dan lapisan masyarakat. Kerana bidang penulisan ini mempunyai nilai murni yang dapat diteladani orang ramai menerusi pembacaan. Selain itu, cikgu, melalui pembacaan akan membentuk kemahiran insania dan sasya diri yang tinggi kepada pembaca. Kita juga pasti berbangga apabila bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa yang puitis dan unik. Baiklah, terima kasih Hon Chanru. Jadi menurut Hon Chanru tadi, bidang penulisan perlu diteruskan dan diperkembangkan secara lebih menyeluruh. Kerana bidang penulisan ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan, bahkan juga dapat memberikan ataupun menyalurkan sebagai satu idea membina jati diri murid ataupun memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid dan juga generasi muda pada hari ini berkaitan dengan kerohanian dan juga sasiah diri. Baiklah, seterusnya cikgu pergi pula kepada jenis-jenis penulis yang ada di Malaysia. Baik, jenis penulis yang pertama ialah penulis sastra. Seperti yang kita lihat tadi, penulis sastra contohnya ialah Shah Nun Ahmad, ya. Kemudian A. Samad Said, itu adalah penulis sastra. Contohnya mereka menulis cerpen, puisi, novel, itu adalah penulis sastra. Kemudian penulis ilmiah, buku-buku rujukan, buku-buku mata pelajaran bahasa Melayu, buku mata pelajaran sejarah dan sebagainya.
Dan seterusnya ialah penulis artikel. Artikel di Dewan Bahasa, ya, dan Pelita Bahasa. Kemudian di mana-mana artikel yang terdapat di pasaran. Kemudian ada penulis juga, penulis di alam maya sekarang ini. Ada banyak penulis seperti di blog, kemudian di Facebook dan sebagainya. Ada penulis di media-media sosial. Betul cikgu. Maksud secara tak langsung kita ni pun merupakan penulis lah cikgu. Ya, betul. Secara tak langsungnya lah. Secara tak langsung kita juga menulis dalam media sosial. Baik cikgu, saya tertarik bila cikgu sentuh tentang sastrawan negara. Saya pun tertarik untuk kongsikan satu kata-kata hikmah dari pada sastrawan negara kita, iaitu Datuk Baharudin Zainal atau lebih dikenali sebagai Bahar Zainal, iaitu apabila menjadi pemimpin, tugas kita akan menjadi lebih payah. Jangan mengikut resmi ketam yang mengajar anaknya untuk berjalan. Tetapi sebenarnya berjalan yang betul itu bukanlah kaki, namun mengikut hati nurani. Ya, itu betul. sebenarnya. Tepat sekali, Mira. Baik, dah cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali dalam Menengah Atas di Didik TV KPM. Kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Impian Anda, Impian Kami. Tetapi sebelum kita sambung kelas pada hari ini, Mira nak tanya kawan-kawan Mira dalam talian, setakat ini macam mana? Semangat tak untuk teruskan lagi kelas kita pada hari ini? Semangat tak? Kawan Mira mana ni? Ada Syanjana, Fedrika, Chandru, Ashiga. Okey tak? Sedia? Sedia. Baiklah, semua hebat. Okey cikgu, untuk segmen ini apa pula yang cikgu nak kongsikan? Ya, baiklah, terima kasih Mira. Kita teruskan kepada segmen yang kedua, iaitu Tinta Panitra. Apa tinta? Apa panitra tu Mira? Baiklah, maksud tinta ialah dakwat ataupun mangsi. Apa yang nak tulis, kita nak tulis mesti menggunakan dakwat kan? Betul. Okey, baik. Seterusnya itu adalah tinta, kemudian panitra ialah penulis. Jadi, apa yang nak ditulis oleh penulis? Baik. Seterusnya, kita pergi kepada apakah aktiviti murid cikgu pada hari ini. Yang pertama, murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam bahan petikan pada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 pada muka surat 186 dan 187. Dan yang kedua, murid dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan panitra dan kumpulan epigoni. Dan seterusnya, yang ketiga, murid secara berkumpulan, mereka akan berunding untuk menghasilkan manuskrip cerpen dengan tajuk pilihan masing-masing dalam aplikasi Canva dokumen. Dan terakhir, murid membentangkan maklumat yang diperoleh. Baiklah, kita teruskan. Baik, sebelum itu Mira, tadi cikgu ada terangkan mereka akan menulis hari ini membuat manuskrip. Apakah yang dikatakan dengan manuskrip? Baik, manuskrip ialah kalau menurut menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, manuskrip ialah naskah tulisan tangan. Jadi sebelum penulis menghantar bahan yang telah siap, mereka perlu menulis satu manuskrip ataupun versi atau bahan sesuatu karya yang telah disediakan oleh penulis. Hari ini Mira, impian murid cikgu adalah mereka ingin menjadi seorang penulis. Betul. Okey, baik. Seterusnya, jadi hari ini kita kecilkan skop kita, iaitu menulis manuskrip dari segi bentuk cerpen. Jadi cikgu nak tanyalah murid cikgu dalam talian, mungkin mereka lebih mengetahui berkaitan dengan apakah cerpen. Siapa yang nak kongsikan dengan kita hari ini? Siapa nak kongsikan? Ya, dipersilakan Sanjana. Ashiga. Ashiga. Terima kasih cikgu. Cerpen ialah singkatan bagi cerita pendek jenis karya sastera berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada suatu tokoh beserta konflik dan penyelesaiannya. Panjang cerpen adalah 500 hingga 2000 patah perkataan. Cerpen mempunyai 5 elemen yang penting, iaitu tema, plot, watak, latar masa, latar tempat. Baiklah, terima kasih Ashiga. Jadi Ashiga mengatakan bahawa cerpen ialah cerita
pendek. Singkatan bagi perkataan cerita pendek itu ialah cerpen. Jadi dalam cerpen itu sebenarnya sedikit cikgu nak betulkan Ashiga tadi jumlah patah perkataannya antara 500 patah perkataan hingga 20,000 patah perkataan ya Ashiga. Baik, kemudian dalam penulisan cerpen kita mesti ada 5 elemen. Yang pertama iaitu tema, ada plot, ada watak, ada latar masa dan ada latar tempat ya. Baik, seterusnya cikgu pergi, murid pun dah tahu berkaitan dengan manuskrip dan juga berkaitan dengan cerpen. Bagaimana mereka ingin hari ini untuk meneruskan apakah format menulis manuskrip cerpen. Jadi sebelum mereka menulis manuskrip cerpen hari ini, murid perlu mengetahui format penulisannya. Yang pertama ialah judul karya ditulis terlebih dahulu dengan tulisan besar dan dihitamkan. Kemudian yang kedua, nama penulis dengan hurufnya dihitamkan dan dicondongkan. Dan yang ketiga ialah buat satu garis lurus, mulakan ayat dengan huruf dibesarkan dan dihitamkan juga. Okey, yang terakhir tulisan Times New Romans dan juga dalam bentuk double spacing dengan izin. Baik, itu adalah format menulis manuskrip cerpen. Jadi murid cikgu telah pun mengetahui apakah manuskrip tadi, kemudian mereka dah tahu apa yang mereka nak tulis berkaitan dengan cerpen dan juga hari ini cikgu nak terangkan kepada murid-murid kaedah penulisan permulaan cerpen yang menarik. Bagaimana kita nak menarik minat pembaca supaya membaca hasil karya kita. Jadi yang pertamanya, ini untuk permulaan saja ya. Baik, yang pertamanya ialah murid perlu perkenalkan gambaran watak utama dengan cara menarik. Bagaimana cara nak perkenalkan gambaran watak utamanya? Nanti sebentar lagi murid cikgu akan melaksanakan penulisan manuskrip cerpen itu. Dan yang kedua ialah tulis dengan menggunakan kelima-lima panca indera. Bagaimana murid cikgu nak menggunakan kelima-lima panca indera itu dalam bentuk penulisan supaya murid ini tadi supaya karya kita ni pembaca akan lebih suka dan juga kita ada bahasa yang puitis. Baik, kemudian berikan gambaran konflik yang harus dihadapi watak utama. Macam kita tengok cerita lah, kita mesti ada, kalau ceritanya mendata saja tak seronok kan Mira? Jadi kita perlu ada sedikit konflik. Jadi permulaan cerita tu bagaimana kita nak menimbulkan perasaan pembaca untuk membaca hasil karya. Betul. Dan kemudian yang keempat ialah elakkan daripada menggunakan adegan yang biasa. Bagaimana Mira? Sekejap lagi murid cikgu akan melaksanakannya. Baik, cikgu rasa kita boleh, murid cikgu pun dah faham. Dah faham kan semua? Okey? Faham? Okey, faham Okey, cikgu. baik. Seterusnya kita pergi kepada cikgu nak boleh murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di luar sana boleh membuat rujukan pada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 halaman 186 dan 187. Yang mana dalam buku teks ini ada menyatakan bahawa berkaitan dengan impian anda, impian kami. Ya, yang mana Mira boleh tunjukkan sedikit Mira? Boleh cikgu. Ya, ada impian anda, impian kami. Kemudian dalam buku teks ini ada menyatakan berkaitan dengan tulis dan terbit sendiri. Jadi apakah yang ada yang terdapat dalam maklumat yang terdapat dalam buku teks ini? Cikgu nak persilakanlah murid cikgu dalam talian untuk menyatakan apakah maklumat yang mereka telah peroleh setelah membuat pembacaan. Baik, Okey, cikgu. dipersilakan. Okey. Ya, Cikgu. dipersilakan Sanjana. Terima kasih Cikgu. Cikgu, berdasarkan bacaan saya, Orchid Mariam ingin menerbitkan sendiri antologi cerpen. Jadi, Orchid telah pergi menemui syarikat penerbitan iaitu syarikat Kasih Mustika dan membuat perundingan tentang cara serta perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat tersebut. Baiklah, terima kasih Sanjana. Jadi, dalam buku teks tadi ada menyatakan bahawa tentang seorang yang bernama Orchid Mariam. Dia telah menyiapkan sebuah manuskrip untuk menulis manuskrip antologi cerpen. Beliau nak buat tulisan itu dengan swaterbit ataupun dia terbit sendiri. Jadi bagaimana beliau telah pergi ke syarikat penerbitan iaitu syarikat penerbitan Kasih Mustika tadi. Baik, apa yang ada dalam manuskrip itu? Jadi bila mereka
Orchid Mariam telah menyiapkan manuskrip dan dia nak hantar kepada penerbit untuk membuat penerbitan sendiri. Jadi itu yang cikgu aplikasikan kepada murid cikgu pada hari ini. Jadi untuk itu, untuk melihat manuskrip yang akan dihasilkan oleh murid-murid dalam talian pada hari ini, kita pergi kepada pautan yang sebelum tu cikgu lupa tadi Mira. Sebelum pergi ke pautan Canva dokumen tu, cikgu nak agihkan dulu kumpulan murid cikgu ini kepada 2 kumpulan. Iaitu kumpulan Panitra, cikgu letakkan namanya ialah Frederica dan juga Sanjana. Boleh ya? Boleh. Okey, baik. Kumpulan Epigoni. Epigoni ialah kumpulan Ashiga dan juga Ho Chan-ru. Baik, cikgu rasa murid cikgu pun dah bersedia dan tak sabar-sabar lagi untuk menekan pautan Canva dokumen. Baik, kita teruskan dengan tekan saja pautan Canva dokumen manuskrip cerpen. Dipersilakan. Silakan. Wah, nampaknya murid-murid semua dah tekan. Ada yang dah masuk ya, cikgu? Ya, dah masuk. Cikgu nampak ini Frederica dah masuk, Sanjana dah masuk, kemudian Ashiga pun dah masuk. Tunggu lagi Chan-ru belum lagi masuk menyertai. Baik, Chan-ru pun sudah. Baiklah, kita boleh mula menulis manuskrip yang telah mereka yang akan mereka laksanakan nanti. Jadi manuskrip yang pertama iaitu kumpulan Panitra. Wah, tajuk kumpulan mereka ialah, tajuk cerpennya ialah Sandiwara Dunia. Wah, sedap cikgu. Nama tajuk cerpen pun dah sedap ya, dah. Sandiwara Dunia. Betul. Baik, nama penulisnya ialah Sanjana Raja dan Frederica Lim Shu Ying. Jadi kita tunggulah murid-murid kita untuk menulis hasil karya mereka dari segi penulisan manuskrip saja hari ini. Mira, murid cikgu hari ini mereka hanya menulis manuskrip bahagian permulaan sahaja. Tidak menyiapkan sampai habislah cerpen tu. Baik cikgu. Jadi, kalau untuk manuskrip ni kan cikgu, patah perkataan yang diguna daripada berapa ke berapa? Dia ada tak syarat untuk patah perkataan yang digunakan? Tak ada Mira. Cuma dia terus bebas saja. Cuma dia kena, kalau cerpen tu antara 500 patah perkataan hingga 20,000 patah perkataan. Betul. Okey. Ya. Okey, baik. Murid cikgu sedang menulis. Sebenarnya kan cikgu, apabila murid mula menulis manuskrip ataupun cerita, banyak perkataan-perkataan baru yang mereka boleh dapat. Betul kan cikgu? Betul. Daripada segi vocab ataupun tata bahasanya lebih dari baik. Jadi bahasa puitis, penggunaan bahasa. Jadi itu sebab Mira, untuk menjadi penulis yang hebat, dia mesti seorang yang minat membaca. Betul. Kalau minat membaca, jadi banyak kita punya pengetahuan yang kita peroleh daripada membuat pembacaan. Ya. Satu lagi apa Mira? Dia mesti kritis dan kreatif. Betul. Sebab kalau kritis dia boleh bukan saja dia menerima sahaja secara bulat-bulat, tetapi mereka memikir dan menimbang tara sama ada perkara itu diterima ataupun tidak. Betul, dan cikgu. kreatif mesti mereka mempunyai kebolehupayaan mereka untuk menghasilkan karya dan mencipta idea-idea baru. Itu ialah dalam penghasilan menjadi penulis yang hebat. Baiklah. Mira nak jadi penulis ke? Saya sebenarnya, kalau saya boleh bocor rahsia dekat sini cikgu, dulu masa saya sekolah pun saya ada tulis cerpen saya sendiri. Nama cerpen saya Dengarkan Rindu. Dengarkan Rindu. Rindu kepada siapa tu Mira? Rindu kepada semua pembaca. Baik cikgu, kawan-kawan saya macam mana ni? Ada yang dah siap ke? Cikgu rasa mereka dah siap ni Mira. Baik, dah siap belum? Dah siap. Dah siap, Chan-ru sudah. Baik, cikgu nampak kumpulan, kita baca dulu. Kumpulan sedap. Epigoni, Tajuknya tajuknya ialah Pulangnya Jiwaku. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada, kita minta kumpulan Epigoni dululah untuk membuat pembentangan. Okey, boleh. Dipersilakan. Kumpulan Epigoni. Ashiga dan Chan-ru. Kumpulan kami telah menyediakan cerpen Pulangnya Jiwaku. Ya. Okey. Hatinya sedih bagai dihiris dengan sembilu. Sakit dan pedih bisa. Sakit kerana orang yang disayanginya tidak lagi tinggal di rumah 3 bilik yang belum habis dibayar itu. Sudah didiami keluarga lain. Rumah yang banyak meninggalkan kenangan manis. Pedih kerana orang yang dikasihinya
itu juga tidak lagi merupakan wanita yang bernama ibu seperti dulu-dulu. Sudah jauh berbeza seperti langit dengan bumi. Baiklah, suara Ashiga pun macam dah sedih dah cikgu Betul lah. dengar. Dah masuk ya dalam Ashiga punya cerpen tu. Jadi kita terus habiskan dulu dengan ahlinya yang lain, Chan Ru. Chandru? Sebaik saja berita itu terhambur. Dia rasa hatinya hancur. Terasa kunci pintu keterharuan terbuka. Gerimis kesepian tertempias ke hatinya yang sebab. Perlahan-lahan gerimis itu kian garang dan menjadi hujan kepiluan yang lebat. Basah dengan air hiba yang mencurah-mencurah. Tidak lama selepas itu, dia menjadi macam kunci hendak beranak. Ke arah lift tidak kena. Ke arah tangga dari tingkat 5 juga tidak kena. Baiklah, terima kasih. Tahniah cikgu ucapkan kepada kumpulan Epigoni yang telah menyiapkan manuskrip untuk permulaan cerpen mereka. Cerpennya bertajuk tentang Pulangnya Jiwaku. Baik, ada unsur suspense sekali kat sini Mira, kita lihat tadi. Baik, jadi itu tadi masa sebelum cikgu perkenalkan tadi, kita perlu memperkenalkan watak sebagai gambaran watak utama. Okey, sebagai gambaran watak utama, kita tak tahu pun siapa watak utama tu. Betul. Jadi hanya memberikan gambaran saja. Kerana hatinya sedih. Jadi mereka menggunakannya. Jadi siapa yang sedih tu? Jadi itu adalah gambaran. Dan juga mereka menggunakan penggunaan bahasa yang bukan biasa-biasa. Maksudnya kalau dia nak menyatakan kesedihan, kesedihan ataupun penggunaan matahari yang terbit dari terbit, dia tak menggunakan perkataan yang biasa-biasa. Jadi mereka memulakannya dengan hatinya sedih bagai dihiris dengan sembilu. Jadi menunjukkan sakit dan pedih bisa. Jadi menunjukkan menggunakan kelima-lima panca indera tadi. Menunjukkan sedih, sedih jadi menggunakan apa lagi? Pedih bisa kerana orang yang dikasihinya itu tidak lagi merupakan wanita yang bernama ibu seperti dulu-dulu. Cikgu nak tunjukkan yang ada perkataan. Tadi cikgu nampak siapa ni baca tadi tu menunjukkan dia punya sedih tu, gerimis kesepian tertempias ke hatinya yang sebab. Jadi menggunakan panca indera perasaan. Betul. Kita ada 5 kan panca indera Mira? Betul. Okay. Jadi menggunakan kelima-lima. Kemudian dia bergerak ke seperti kucing hendak beranak lah. Kemudian ke arah lift tidak kena. Betul. Ke sana ke sini mundar-mandir. Dia menunjukkan kelima-lima panca indera itu digunakan. Baiklah, seterusnya mungkin kita pergi kepada kumpulan, cikgu berikan 5 bintang kepada kumpulan Epigoni lah Mira. Baik, cikgu. Ya, Mira masukkan 5. Ada dekat telur tu. Baik, Dan cikgu. masukkan dalam bakul mereka sendiri Mira. Okey, tahniah Ashiga. Tahniah Ashiga dan juga kepada Chan-Ru. Baik. Baik, kita pergi kepada kumpulan yang kedua iaitu kumpulan Panitra dengan tajuk cerpen mereka ialah Sandiwara Dunia. Dipersilakan. Cikgu, saya akan mulakan dulu ya. Okey, silakan. Ya, dipersilakan Sanjana. Tatkala cahaya menerangi, kelihatanlah seorang sedang mundar-mandir ruang pentas itu. Langkahnya kelihatan berat membuat sayu. Sesekali berhenti untuk seketika. Dan kemudian melangkah lagi. Sambil kepalanya digiling-gilingkan ke kiri dan ke kanan. Seolah-olah ada sesuatu yang amat memberati dalam fikirannya. Pada saat yang lain, berhenti lagi dia lebih lama dari tadi. Sambil tinju dikepalkan berkali-kali dan sekali diacung-acungkan tinggi ke udara. Baiklah, seterusnya Frederica. Ya, cikgu. Sebentar kemudian muncul pula seorang yang lain. Pada mulanya kelihatannya teragak-agak dan berhati-hati mengaturkan langkahnya. Pandangannya memberlingas ke kiri dan ke kanan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang diawasi atau amat mencurigakannya. Dia yang sedang mundar-mundir tidak mempedulikan kehadiran dia yang baru muncul. Tiba-tiba terdengar gendang di balu bertalu-talu entah dari mana. Bertingkar-tingkar bunyinya. Baiklah, terima kasih.
Jadi ada konflik dekat situ. Jadi menunjukkan bahawa murid cikgu menggunakan permulaan yang menarik tadi, iaitu tatkala cahaya menerangi. Kelihatanlah seseorang itu watak utama. Dia memberikan gambaran kepada watak utama. Kalau watak utama pun menunjukkan dia seorang yang gagah dan sebagainya, dia tidak menyatakan kalau menulis, dia tidak menyatakan secara terus. Dia mesti dalam bentuk yang secara simbolik. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Sedang mundar-mandir. Dia keadaan yang resah gelisah. Mundar-mandir ke sana ke sini. Jadi menggunakan kelima-lima panca indera itu. Langkahnya kelihatan berat membuat sayu. Menunjukkan dia seorang yang sedang memikirkan sesuatu. Kemudian kita tengok lagi sambil kepalanya digeleng-gelengkan ke kiri dan ke kanan. Jadi penulis menggunakan kelima-lima panca indera itu. Jadi untuk ini Mira, cikgu juga berikan ucapan tahniah kepada kumpulan panitra dan cikgu juga berikan 5 bintang kepada kumpulan panitra. Baiklah, berapa cikgu? 5 bintang untuk mereka. Hari ini tak ada bintang Mira. Cikgu bagi telur. Okey, tahniah. Ya. Hebat semuanya. Baiklah cikgu, kita pun dah tahu bagaimana cara mereka menulis manuskrip. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jadi kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini semua orang nak jadi penulis dalam kelas Cikgu Aziz. Jadi Cikgu Aziz akan terangkan pula untuk segmen ini apa yang dimasukkan dengan gubahan karya. Macam mana itu? Jom kita tanya Cikgu Aziz. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Baiklah, gubahan karya ni ialah nama segmen kita Mira. Jadi gubahan tu ialah kita telah membentuk, kita telah mengubah karya kita, manuskrip kita tadi, dan itu yang kita nak buat pada segmen yang ketiga ini. Baiklah, apakah aktiviti murid cikgu pada hari ini? Iaitu yang pertama, murid menyatakan kelebihan menerbitkan sebuah antologi cerpen sendiri. Dan yang kedua, murid berbincang dalam kumpulan untuk membuat rekaan kulit buku yang sesuai bagi cerpen yang akan dihasilkan dengan memberikan justifikasi yang bersesuaian. Dan yang ketiga, setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Baik, pada hari ini selepas mereka telah menulis manuskrip cerpen, jadi kemudian mereka menulis ataupun membuat rekaan kulit buku mereka sendiri. Okey, baik, seterusnya. Cikgu nak tanyalah murid cikgu dalam talian, apakah suara terbit dan apa kelebihannya? Apa suara terbit tu? Dipersilakan. Siapa yang ingin? Cikgu, bolehkah saya menjelaskan suara terbit? Baik, dipersilakan Chan Ru. Suara terbit ialah terbit buku sendiri. Suara terbit ini memberikan kepuasan sebenar penulis yang bukan hanya mengharapkan karya yang dihasilkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pembaca. Terdapat beberapa kelebihan suara terbit, antaranya ialah penulis bebas menentukan sebarang keputusan berkaitan buku seperti isi kandungan, reka letak, konsep dan kulit buku. Selain itu, ialah buku boleh diterbitkan dengan kadar segera. Akhirnya, ialah keuntungan jualan buku yang lebih tinggi untuk penulis. Ya, baik. Terima kasih Chan Ru. Jadi, menarik tak Mira? Menarik cikgu. Suara terbit ialah tulis buku terbit sendiri. Betul. Itu kita panggil sebagai suara terbit. Jadi, kelebihan yang telah dinyatakan oleh Chan Ru tadi, yang pertamanya ialah apa Mira? Yang pertama ialah dapat memperluaskan kemahiran berkomunikasi penulis. Kemudian yang kedua, mereka boleh membuat bebas, penulis bebas membuat reka letak buku, konsep dan juga mereka boleh membuat rekaan kulit buku mereka sendiri. Bergantung kepada penulis itu sendiri. Betul. Ya, baik. Kemudian sudah tentulah meningkatkan pendapatan sendiri. Yeah. Baik, kita teruskan dengan
kita rujuk pula pada buku teks Bahasa Melayu tadi, tingkatan 5 halaman 187. Apa yang ada maklumat dalam buku tersebut? Okey, dipersilakan. Siapa yang nak beri maklum balas pada cikgu? Ya, cikgu, saya ingin mencuba. Ya, dipersilakan Frederica. Terima kasih, cikgu. Antara perkhidmatan yang telah dibuat antara ORCID dengan syarikat Kasih Mustika ialah syarikat ini menawarkan perkhidmatan penyediaan reka letak muka surat, rekaan kulit buku dan pencetakan. Selain itu, mereka juga menyediakan perkhidmatan untuk membantu dalam pemasaran buku, namun tidak membuat daripada aspek penyuntingan buku. Pihak syarikat Kasih Mustika juga menyatakan bahawa bayaran untuk membuat terbitan sendiri adalah berdasarkan ketebalan buku dan jumlah cetakan. Baiklah, terima kasih Frederica. Sedikit cikgu nak berikan penambahan maklumat apa yang telah dinyatakan oleh Frederica sebentar tadi, iaitu Orchid Mariam. Tadi ceritanya ialah Orchid Mariam lah dalam buku teks tu, mereka dia ingin menulis antologi cerpen, dia nak terbit sendiri. Jadi Orchid Mariam dia pergi ke pejabat syarikat Kasih Mustika tadi untuk berunding tentang penerbitan antologi cerpennya. Kita dah tulis, kemudian macam mana kita nak terbitkan buku kita sendiri. Jadi yang pertama ialah perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Kasih Mustika ialah perkhidmatannya mereka pihak syarikat menyediakan reka letak muka surat. Pihak syarikat juga boleh buat reka letak muka surat. Tetapi kita juga boleh buat sendiri untuk kita buat surat terbit. Betul. Baik, kemudian rekaan kulit buku dan pencetakan. Itu yang dilaksanakan ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat Kasih Mustika. Kemudian bayarannya bagaimana? Okey, Mariam tanya kepada syarikat Kasih Mustika bagaimana bayaran yang diperlukan untuk menerbitkan buku sendiri. Jadi berdasarkan melalui syarikat Kasih Mustika, bayaran itu bergantung kepada perkhidmatan yang diperlukan, ketebalan buku dan juga jumlah cetakan. Jadi itu ialah kadar bayarannya. Kemudian syarikat ini menyediakan perkhidmatan penyuntikan dan pemasaran buku. Dia ada ke tidak? Jadi sebenarnya syarikat Kasih Mustika apabila kita membuat penyuntingan, kita membuat penerbitan sendiri, mereka tidak membuat penyuntingan. Jadi penulis menyunting sendiri, tetapi syarikat Kasih Mustika mereka menyediakan beberapa nama orang penyunting jika Orchid Mariam itu perlukan. Dan seterusnya pemasaran, mereka bantu untuk kita membuat pemasaran. Jadi surat terbit juga Mira, bukan saja mereka boleh buat pemasaran, penulis juga boleh membuat pemasaran secara sendiri. Dengan lebih segera. Jadi itu kelebihan kepada surat terbit. Baik. Jadi cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan proses menerbitkan karya sendiri. Bagaimana yang pertamanya ialah murid cikgu dalam talian tadi telah menyiapkan manuskrip. Okay. Kemudian mereka telah tadi kita dah buat suntingan manuskrip dan yang ketiga ialah reka letak buku. Dan hari ini mereka akan membuat reka letak buku Mira. Kemudian yang keempat, maaf Mira, bukan reka letak buku tetapi mereka akan buat kulit buku. Kulit buku tu bagaimana untuk kita pasarkan dan menarik minat pembaca untuk membaca karya kita. Macam inilah kulit buku betul ni lah ya? Mira. Baik cikgu. Baik, yang kelima ialah penulis perlu memohon ISBN ataupun International Standard Book Number daripada Perpustakaan Negara Malaysia, dan yang keenam ialah cetak buku, yang terakhir ialah promosi, pemasaran dan juga jualan. Jadi ini antara proses menerbitkan karya sendiri. Baik, seterusnya cikgu dah tak sabar lagi Mira nak melihat murid cikgu membuat rekaan kulit buku mereka sendiri. Okey. Jadi cikgu persilakan murid cikgu untuk menyertai pautan Canva tadi dari segi bagaimana rekaan kulit buku yang ingin mereka laksanakan. Wah, sebenarnya kan cikgu, kulit buku ni main peranan kan cikgu? Betul Mira, kulit buku penting. Memainkan peranan. Jadi cikgu nak bagaimana murid cikgu ini tadi menulis, membuat rekaan mereka sendiri. Jadi cikgu ingat, cikgu fikir murid-murid cikgu dah pilih bagaimana rekaan kulit buku mereka dan bolehlah menyertai pautan ni. Oh, cantiknya. Cantiknya kalau kita tengok tadi yang pertama ialah Sanjana.
Sanjana tadi berkumpulan dengan tajuk cerpennya ialah Sandiwara Dunia. Apa yang sandiwara tu Sanjana? Apa yang ada dalam dunia ni? Okey, kita tengok nanti. Baik, kemudian kita pilihlah nanti Mira. Yang mana cantik. Okey, kemudian Pulangnya Jiwaku. Ini siapa ni? Ashiga. Ya, kenapa Ashiga buat latar belakangnya pokok? Nanti kita tanya. Kemudian ada gambar rumah, baik, ini adalah memberikan peranan kepada pembaca. Kita nampak je dari jauh buku tu kita dah rasa macam wah menariknya dari segi grafik, dari segi colornya, dari segi penulisannya nampak ke tidak. Itu kita nak melatih murid-murid ini bagaimana mereka menggunakan mereka membuat rekaan kulit buku mereka sendiri. Okey. Baik, yang ketiga ialah Frederica. Ya, Frederica telah juga menulis, meletakkan gambar pada halaman kulit bukunya. Jadi tajuk yang sama juga iaitu Sandiwara Dunia. Baik cikgu, kalau kita tengok daripada kulit buku ni kan cikgu, apa yang saya lah sebagai pembeli bila nak beli buku daripada penulis, kita akan tertarik bila ada satu kata-kata hikmah ataupun quotes dekat bawah macam ni, mencari cinta yang abadi. Macam so kita, buku ni pasal apa ni? Betul Mira. Jadi ini menarik perhatian pembaca Mira. Jadi apa yang mencari cinta yang abadi itu? Itu sebagai satu dia punya titik panas ataupun kita panggil sebagai hotspot dia Mira. Betul. Ya. Baik. Kemudian teruskan kita pergi dengan ini tadi Frederica dan Ho Chian-ru, Pulangnya Jiwaku. Chian-ru tadi sama dengan Ashiga. Macam ni Mira, ada dia punya ni. Terasa kunci pintu keharuan terbuka. Apa yang terharu, apa yang keharuan terbuka tadi. Baiklah Mira, cikgu rasa mungkin murid cikgu ni telah bersedia. Okey, mari kita tanya Mira pada mereka, kenapa mereka buat kulit buku mereka macam ni. Okey. Jom. Baik, cikgu nak tanya kumpulan Panitra dulu. Panitra iaitu kumpulan siapa? Frederica dengan Sanjana. Okey. Frederica dengan Sanjana nak pilih yang mana satu? Ada dua bentuk ni. Yang mana? Ya, Frederica nak pilih yang mana? Ya, saya dan Sanjana telah bersepakat untuk memilih rekaan kulit buku pada muka surat yang ketiga. Okey, muka surat yang ketiga. Ini Mira. Ya. Muka surat yang ketiga, kita kecilkan sikit. Kita bagi nampak full. Kita bagi nampak penuh. Okey. Baik. Sandiwara Dunia. Ya, dipersilakan. Kenapa boleh berikan justifikasi kenapa Frederica memilih rekaan kulit buku yang begini? Ya, cikgu. Kumpulan kami telah memilih konsep kulit buku dengan penulisan tajuk dan sari kata yang jelas dan dapat dilihat oleh pembaca dan menarik perhatian pembaca. Titik tumpuan yang menarik dan nampak bagus, komposisi yang kuat dan tidak mengganggu, santai dan menyamankan. Kami juga memasukkan elemen yang menarik serta imej latar belakang grafik yang mengagumkan. Baiklah, terima kasih. Tahniah kepada Frederica dan juga Sanjana. Jadi menurut Frederica tadi, mereka telah menulis tajuk yang sangat menyamankan, penulisan yang senang dibaca, kemudian ada latar belakang yang sangat mengagumkan. Jadi itu pendapat Frederica supaya buku ini memberikan kepada kepuasan ataupun memberikan daya tarikan kepada pembaca. Okey. Baik, kita persilakan kumpulan yang kedua pula. Kumpulan yang kedua, silakan. Iaitu kumpulan siapa ya Mira? Kumpulan yang kedua kita kumpulan ada Epigoni, iaitu Sanjana dan Ashiga dan Chian-ru. Chian-ru. Ya, okey, dipersilakan. Ya, Ashiga. Cikgu, saya dan Chian-ru bersepakat dan memilih buku kulit yang kedua. Yang kedua. Mana kedua? Yang kedua sini. Baik. Okey, dipersilakan. Kenapa? Apakah justifikasi yang telah dibuat oleh Ashiga dan Chian-ru untuk memilih kulit buku ini? Kumpulan kami telah memilih konsep kulit buku dengan penulisan tajuk dan sari kata yang jelas, dapat dilihat oleh pembaca dan menarik perhatian pembaca. Titik tumpuan yang menarik dan nampak bagus, komposisi yang kuat serta tidak mengganggu, santai dan menyamankan. Kami juga memasukkan elemen yang menarik serta imej latar belakang grafik yang mengagumkan.
kami letakkan nama pengarah dan font yang bersesuaian. Baik, baiklah Tania, Ashiga, terima kasih. Baik, jadi kalau kita lihatlah ada gambar penulis dekat bawah ni Mira. Jadi mereka letakkan nama supaya nampak mudah dilihat. Betul. Kemudian gaya penulisannya pun senang untuk dibaca dan juga latar belakangnya yang sangat menyamankan. Ada pokok-pokok, ada hijau. Okey, kemudian ada titik tumpuan, ada sari kata, gerimis kesepian tertempias ke hatinya yang sebab. Amboi, kan? Jadi itu ialah antara perkataan-perkataan ataupun antara kreatifnya murid-murid untuk menulis ataupun untuk menulis karya dan menerbitkan buku mereka sendiri. Okey, macam ni rumpanya. Baik, begitu jadi Mira, cikgu nak berikan kepada mereka kedua-dua kumpulan ini 5 telur tu Mira. 5 telur. Ya, Mira letakkan juga. Baiklah, Tania, kawan-kawan, semua dapat 5 telur kan cikgu? Ya, Okey, Tania, semuanya. berikan tepukan Mira. Tepukan untuk diri anda semua. Wah, cikgu, jadi ini rupanya proses kalau murid-murid nak menulis buku sendiri dan untuk mencetak buku sendiri. Ini rupanya proses dia. Ada kulit buku yang perlu dihasilkan, ada proses yang perlu diikuti. Ya. Okey, baiklah cikgu. Kalau macam tu, saya nak berhenti berehat seketika sebab saya pun nak cari grafik yang sesuai untuk kulit buku saya. Yang saya katakan kepada cikgu tadi, dengarkanlah rindu. Jadi kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah kawan-kawan, kembali dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Cikgu, tadi kan cikgu saya berlari nak ikuti program ataupun kelas Cikgu Azzi ni nak jadi penulis. Sedar tak sedar dah hampir ke penghujung dah ni. Jadi di segmen ini iaitu Ijmal Karyaku. Apa yang dimasukkan dengan Ijmal tu cikgu? Ya, baiklah Mira. Ijmal karyaku ialah bermaksud rumusan. Oh, rumusan. Karya tu ialah karyalah hasil yang kita tulis. Baik. Baik, dalam rumusan ijmal karyaku ataupun rumusan karyaku ini, aktiviti murid cikgu ialah murid memberikan justifikasi kepentingan menjadi penulis dalam kehidupan. Jadi murid cikgu tadi mereka telah mengetahui manuskrip, menulis manuskrip cerpen, membuat rekaan kulit buku. Mereka telah mengetahui proses untuk menerbitkan buku sendiri atau swaterbit. Jadi cikgu nak tanya murid cikgu dalam talian untuk sebelum tu Mira, jadi nanti kita akan bertanya kepada murid cikgu apakah kepentingan menjadi seorang penulis dalam kehidupan mereka. Baiklah, seterusnya Mira, cikgu ingin terangkan serba sedikit berkaitan dengan ciri-ciri penulis yang hebat. Tadi Mira Mira juga pernah menuliskan. Dengarkan apa Mira punya tajuk tadi? Dengarkanlah rindu. Dengarkanlah rindu. Jadi untuk menjadi penulis yang hebat Mira, perlu minat membaca. Penulis itu sendiri mesti minat membaca. Kenapa? Sebabnya bila kita membaca dengan membuat bacaan yang luas, kita akan dapat banyak kosakata, kita akan dapat banyak ilmu pengetahuan yang akan kita tuliskan dalam buku kita sendiri. Okey, baik. Kemudian yang kedua ialah menjadi pengkritik tegar. Orang yang suka mengkritik ni Mira, mengkritik kelemahan orang, mengkritik apa sahaja, dia akan membuatkan dirinya lebih baik. Dia akan menjadikan kelemahan itu akan membangkitkan sebagai sesuatu kekuatan kepada dia. Jadi orang yang mengkritik biasanya lebih kritis dan lebih kreatif. Jadi kita tengok yang ketiga ini ialah penulis. Untuk menjadi seorang penulis yang hebat mestilah kritis dan kreatif. Kritis itu dia akan menimbang tara, seperti yang cikgu sebutkan tadi, menimbang tara dan tidak menerima bulat-bulat apa yang orang kata. Jadi maknanya dia akan berfikir terlebih dahulu sebelum seseorang itu untuk menerima daripada pandangan orang lain. Itu kita panggil sebagai seorang yang kritis. Kemudian seorang mestilah kreatif.
Kreatif dalam contoh macam tadi anak murid cikgu telah menyiapkan kulit buku. Dan juga kreatif mereka untuk menimbulkan perasaan konflik. Bagaimana mereka nak gambarkan kepada watak tadi itu. Jadi itu ialah kreatif bagaimana kita nak menyampaikan dalam bentuk penulisan supaya pembaca akan menarik dan membuat bacaan kita punya karya. Dan yang keempat ialah daya imajinasi yang tinggi. Orang yang berimajinasi akan melahirkan sesuatu yang lebih baik. Betul. Maknanya berimajinasi, contoh Mira, kalau cikgu pernah ada baca satu buku itu berkaitan dengan setiap Jumaat. Cikgu dah lupa siapa nama penulisnya. Dia berimajinasi pergi ke Jepun. Jadi maknanya kita boleh juga boleh meletakkan diri kita bagaimana keadaan di negara Jepun. Betul. Jadi itu bagaimana keadaan di kota London. Jadi kita berimajinasi dan sudah tentulah penulis itu dia membuat pembacaan yang sangat luas. Betul. Jadi cikgu memang suka kalau Mira tadi ingin menjadi seorang penulis dan cikgu tunggu-tunggu buku yang Mira yang akan keluarkan. Boleh cikgu, insya-Allah. Okey Mira. Baik cikgu. Baiklah, seterusnya cikgu nak tanyalah murid cikgu dalam talian ni. Tadi dah belajar dari segi manuskrip, cerpen, bagaimana prosesnya untuk terbit buku sendiri. Mesti kita tahu apa kepentingannya menjadi seorang penulis. Baik, cikgu persilakanlah murid cikgu dalam talian. Siapa ya? Cikgu, izinkan saya memberi maksudnya. Ya, dipersilakan Sanjana. Cikgu, pada pendapat saya, penulis bermaksud orang menulis sesuatu bahan karya sama ada penulis ilmiah, penulis sastra, penulis artikel dan penulis di alam maya mempunyai banyak kelebihannya. Antaranya ialah penulis memberikan pengetahuan kepada para pembacanya. Selain itu memperluas pengetahuan penulis, penulis mempunyai ramai kenalan, meningkatkan kemahiran dalam berkomunikasi dan akhir sekali menambahkan pendapatan. Ya, baiklah. Terima kasih Sanjana. Jadi penulis, menurut Sanjana, penulis ialah orang yang menulis sesuatu karya lah. Itu adalah penulis. Dan kepentingannya yang pertama ialah penulis itu dia akan mahir berkomunikasi. Jadi bukan saja berkomunikasi secara bertutur tetapi komunikasinya diluahkan dalam bentuk penulisan. Dan juga sudah tentulah penulis dia mempunyai ramai kenalan. Kenapa? Bagaimana ramai kenalan tu Mira? Jadi dia ada banyak kenalan, dia pergi bila ramai orang baca buku dan mereka akan ramai orang yang akan mengenali beliau seorang penulis itu. Baik, dan seterusnya menambah pendapatan yang Sanjana sebut yang terakhir sekali tadi. Dan juga sebelum yang terakhir tu cikgu ingat semula apakah yang dikatakan oleh Sanjana iaitu mereka memberikan pengetahuan yang luas kepada pembaca. Jadi sekurang-kurangnya kita mengetahui perkataan-perkataan yang bahasa-bahasa yang puitis yang ditulis oleh para penulis. Apatah lagi daripada buku-buku novel-novel daripada sastrawan negara kita. Betul. Mira, ada banyak bahasa-bahasa yang sangat bagus, yang sangat memberikan kepada kita sebagai sumber inspirasi kepada kita untuk menulis dan menambahkan kita punya kosakata. Baiklah, seterusnya cikgu di sini cikgu sebenarnya Mira, cikgu nak minta murid cikgu untuk membuat kita hari ini dah habis kepada penghujung kan Mira? Betul cikgu. Jadi cikgu nak minta murid cikgu lah sedikit Mira. Boleh. Untuk membuatkan apakah maklum balas mereka ataupun membuat rumusan sedikit berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh. Siapa yang nak beri rumusan? Cikgu, saya ingin mencuba. Ya, dipersilakan Chan Ru. Terima kasih cikgu. Pada sesi pembelajaran hari ini, kami berupaya membuat keputusan bagi menentukan jenis penulisan yang akan diterbitkan dan kaedah penulisan ini dapat menarik perhatian pembaca. Pada masa yang sama juga, kami menerapkan pemikiran kritis dan kreatif ketika membuat justifikasi terhadap pilihan secara bertata susila. Okey, baiklah, terima kasih Chan Ru. Nampaknya hari ini Mira, anak murid cikgu sangat aktif. Mereka telah memberikan pendapat yang sangat bernas sekali. Jadi murid cikgu menyatakan bahawa pembelajaran hari ini mereka telah berunding dengan rakan-rakan untuk membuat keputusan ataupun membuat justifikasi kenapa mereka nak menulis tajuk cerpen dan juga bagaimana untuk menghasilkan kulit buku untuk mereka terbitkan nanti. Baik Mira, sebenarnya pada hari ini Mira, cikgu telah melaksanakan
melaksanakan ataupun menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini adalah berkaitan dengan pembelajaran konstruktivisme. Yang mana pembelajaran ini lebih berupayaan membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri. Jadi kita hari ini telah menerapkan keupayaan murid-murid, mereka faham dan mereka ada pengetahuan baharu bagaimana mereka hendak menerbitkan buku pada hari ini. Betul. Baik, kemudian apakah elemen merentas kurikulum? Elemen merentas kurikulum ni ialah sebagai satu nilai tambah kepada murid-murid, iaitu dari segi bahasa. Bahasa yang mereka gunakan, macam hari ini cikgu perkenalkan ijmal. Cikgu gunakan perkataan apa Mira tadi? Naratif, epigoni. Jadi ada perkataan-perkataan yang kosakata yang boleh menambah pengetahuan mereka pada hari ini. Betul. Dan juga murid-murid menggunakan bahasa yang gramatis, bahasa yang berkesan dan juga bahasa yang sangat puitis dalam penulisan cerpen mereka sebentar tadi. Ya. Baik, kemudian nilai murni yang cikgu terapkan pada hari ini ialah nilai kerjasama dari segi kerja secara berpasukan, berkumpulan tadi. Baiklah, yang terakhir ialah penggunaan kemahiran berasaskan kemahiran Berfikir aras tinggi. kemahiran berfikir aras tinggi, Mira. Ya. Jadi pada hari ini cikgu telah memasukkan keempat-empat kemahiran itu, menilai, menganalisis, mengaplikasi dan murid akhirnya mencipta kulit buku dan mencipta mencipta permulaan cerpen itu tadi. Baik, Jadi untuk kebat ini ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakkulan dan membuat refleksi bagi menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu yang diterapkan oleh murid-murid cikgu pada hari ini. Baik cikgu, wah sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi kalau murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan sumber rujukan, di mana mereka boleh layari cikgu? Ya, mereka boleh melayari di Pelantar Delima KPM. Tapi sebelum itu Mira, Ya, saya. cikgu nak tinggalkan sedikit aktiviti pengayaan pada murid cikgu pada hari ini, iaitu berdasarkan bacaan luas dan penerokaan maklumat dalam internet, murid diminta untuk menyiapkan poster interaktif berkaitan sastrawan negara dan keistimewaannya. Wah, baiklah. Ada sikit kerja rumah cikgu ya, Ya, untuk sedikit mereka. kerja rumah. Baiklah, jadi apa-apa boleh terus layari Pelantar Delima KPM. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aziatun ataupun Cikgu Aziz atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada anda semua. Terima kasih juga kepada Cikgu Rohaya selaku jurubahasa isyarat pada hari ini. Ingat kawan-kawan, buku itu bukan sekadar buku, tetapi dengan sebuah buku ia mampu membawaku ataupun membawa kita mengembara ke mana-mana saja. Itu kata-kata seorang ilmuwan yang saya ingin kongsikan. Baik, kita nak berakhir di sini. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.